A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adham Izzahan bin Suhaidi, nombor matriks 054733. Saya akan memberi sedikit ulasan berkaitan pengajian kitab Aqidatul Awam oleh Syekh Muhammad Nazrul Nasir bagi subjek Dirasah Al-Aqidah An-Nasiyah USI 31003. Dan pensyarah yang mengajar saya adalah Dr. Engku Ibrahim bin Engku Wazin. Bagi pengenalan, kandungan ceramah ini menyentuh berkaitan kepentingan orang Islam untuk menuntut ilmu akidah sekiranya mereka ini mukallaf. Sekiranya umat Islam yang telah mukallaf, mereka menjadi satu kewajipan bagi diri mereka, yakni fardu ain, untuk menuntut ilmu akidah. Yang kedua, orang awam juga berperanan dalam mempelajari ilmu tauhid, tetapi tidak secara mendalam. Dan orang awam juga perlu mengetahui beberapa perkara yang secara asas dalam ilmu akidah ataupun ilmu tauhid ini. Dan tujuan ceramah ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada orang awam berkaitan makna akidah, unsur-unsur dan elemen-elemen yang berkaitan dengan ketauhidan dan perkara-perkara ilahiyat, nubuwat, sam'iyat dan perkara-perkara nubuwat dan sam'iyat secara dasar. Okey, yang seterusnya kita pergi sedikit berkaitan dengan biografi penceramah. Penceramah kita yang bernama Al-Fadhil Syekh Al-Ustaz Nazrul Nasir, yang merupakan anak jati tempatan Kedah, yang telah melanjutkan pelajarannya di Al-Azhar, dan beliau juga ramai bertalaqi dengan Syekhul Azhar di Mesir sana, dan keilmuan beliau telah diiktiraf oleh masyayikh di Al-Azhar. Dan beliau juga telah banyak mengajar di negara kita Malaysia, terutamanya di sekitar negeri Kedah. Okay, seterusnya latar belakang ceramah ataupun pengajian klip ni. Klip video ceramah ini dimuat naik di YouTube pada 18 Julai 2013 yang telah disampaikan oleh Syekh Al-Ustaz Nazrul Nasir. Dan ceramah ini menggunakan kitab Aqidatul Awam, Syair Ringkas Ilmu Tauhid. Kitab ini membincangkan beberapa perkara asas dalam perkara ilahiyat, nubuwat dan sam'iyat. Okay, antara kandungan ceramah yang telah disampaikan oleh Syekh Nazrul Nasir yang menggunakan kitab Aqidatul Awam karangan Syekh Ahmad Marzuki. Antara kandungannya adalah Tuan Pengarang menyentuh beberapa perkara, antaranya wajib bagi setiap mukallaf untuk mengetahui sifat 20 wajib bagi Allah, harus dan sifat-sifat harus dan mustahil bagi Allah. Seterusnya adalah setiap manusia dan jin dikira sebagai mukallaf sekiranya mereka sempurna keempat-empat ciri tersebut. Dan ciri-ciri mukallaf itu adalah, syarat-syarat bagi mukallaf itu adalah, yang pertamanya adalah baligh, berakal, sampai dakwah kepada dirinya dan sempurna panca indera. Dan seterusnya adalah untuk bayi yang baru lahir dan tidak sampai lagi kepada tahap mukallaf, seperti yang telah diberitahu tadi, 4 ciri mukallaf, lalu mati, meninggal dunia, mereka akan ditempatkan ke dalam syurga. Okay, seterusnya antara lagi kandungan yang pengajian ini yang telah disyarah oleh Syekh Nazrul Nasir adalah berkaitan dengan sabda Nabi SAW. Ini yang bermaksud setiap 100 tahun Allah Subhanahu Wa Taala akan membangkitkan seorang mujaddid dalam agama. Ini setiap satu kurun Allah akan melantik khalifah-khalifah yang terbaik untuk memimpin umat Islam dan menyampaikan lagi dan menyebarluaskan lagi risalah-risalah agama dan risalah-risalah tauhid. Seperti contoh yang dibawa dalam kitab, yang pertama adalah Sayyidina Umar Abdul Aziz pada kurun pertama,
Seterusnya Al-Imam Syafi'i kurun kedua, Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari kurun ketiga, Al-Imam Bakilani kurun keempat, Al-Imam Al-Ghazali kurun kelima, dan yang keenam adalah menjadi khilaf pada kurun ke-6, ke-7 dan seterusnya. Yang ini setiap 100 tahun Allah akan melantik khalifah-khalifah yang terbaik dalam kalangan umat Islam untuk memimpin umat Islam secara keseluruhannya dengan sebenar-benar pengajaran dan sebenar-benar pengajaran dan petunjuk berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dan seterusnya sabda Nabi SAW, ada 4 orang yang dihujahkan ataupun ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Yang pertama, orang yang pekak tak boleh dengar. Allah tanya, kenapa tak nak ikut Islam? Dia menjawab, ya Allah, memang datang Islam kepada aku tapi tidak dengar, maka tidak sampai kepadanya salamatul hawas. Yang kedua, orang yang bodoh, ditanya kenapa tidak mahu mengikut Islam, budak-budak mempermainkan aku. Yang ketiga, orang tua ditanya kepadanya tidak mahu mengikut Islam. Dia menjawab, ditanya kenapa tidak mahu mengikut Islam. Dia menjawab, datang Islam kepadaku akan tetapi aku sudah tua dan sudah nyanyuk, tidak mampu untuk berfikir. Keempat, aku ini ahli fatrah ya Allah, tetapi tidak datang kepada aku Rasul, maka dihantarkan Rasul. Kata Nabi SAW, akan datang seorang malaikat yang akan membawa keempat mereka ini ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi neraka itu menjadi aman bagi mereka kerana tidak buat apa-apa serta tidak dianggap sebagai orang yang salamatul hawas. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Al-Bazzar. Hadis ini menceritakan tentang salamatul hawas, yang Nabi beritahu ada 4 golongan. Yang pertamanya orang yang peka, orang yang bodoh, orang yang tua dan orang yang ahli fatrah. Keempat-empat mereka ini akan dicampakkan ke dalam neraka Allah, tetapi mereka tidak sedar. Mereka tidak merasa bagi mereka neraka itu menjadi aman sebab mereka tidak tahu apa-apa. Dan dalam halamat salamatul hawas ini merujuk kepada mereka yang tidak sampai kepadanya seruan akidah, seruan untuk belajar tentang akidah. Ahli fatrah itu adalah golongan manusia yang tidak sampai kepadanya dakwah Islam. Sebahagian ulama berpendapat bahawa orang yang mati dalam keadaan fatrah akan masuk syurga, tapi berbeza dengan syurga amal dan nikmat yang berbeza. Yang ini ahli fatrah ini tetap mengikut pandangan ulama, mereka ini ahli fatrah ini tetap masuk ke dalam syurga, tetapi berbeza lagi dengan syurga amal dan berbeza juga pada segi nikmatnya. Terdapat ahli fatrah yang mendapat hidayah tanpa diutuskan Nabi atau Rasul kepada mereka, kerana mereka tidak dapat menerima hakikat menyembah berhala seperti Waraqah bin Ibn Naufal. Seterusnya ada berlaku khilaf ulama berkaitan kedudukan ibu bapa Nabi Muhammad SAW, dan setengah daripadanya beranggapan mereka kedua ibu bapa Nabi masuk ke dalam neraka, manakala setengah pendapat daripadanya beranggapan masuk ke dalam syurga. Bagi isu ini, Syekh Najrul Nasim menekankan bahawa hendaklah umat Islam itu beradab, kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih kedua ibu bapa Nabi untuk menjadikan wasilah lahirnya kepada manusia yang paling mulia di atas muka bumi ini, dan haruslah kita berpegang kepada pendapat yang mana ibu bapa Nabi adalah dalam kalangan ahli syurga. Kekuatan isi pengajian ini saya bahagikan kepada dua, iaitu kekuatan daripada segi dalaman dan kekuatan luaran. Yang pertama, kekuatan dalaman bagi pengajian ini, yang pertama adalah kekuatan daripada Syekh Nazrul Nasir itu sendiri, kerana Syekh Nazrul diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mendapat pengajian sanad kitab daripada guru-gurunya.
Maka huraian dan pencerahan serta penjelasan yang beliau sampaikan terhadap baik-baik kalam pengarang kitab dapat diterangkan kepada masyarakat yang mendengar dengan baik tanpa keliru. Kekuatan luaran pula, panduan dan huraian akidah bagi umat Islam dijelaskan dengan amat baik oleh sahibul kitab. Hal ini kerana kitab yang dikarang oleh Syekh Ahmad untuk umat Islam bagi mengenal unsur-unsur tauhid yang sebenar, khusus bagi perkara-perkara asas dalam ilmu akidah. Seterusnya, kekuatan dalaman yang kedua adalah setiap fasal setiap fasal dalam kitab Syekh sertakan juga dalail ataupun dalil-dalil daripada masdar-masdar lain. Contohnya Syekh membawa syarah kepada kitab Aqidatul Awam. Ini adalah kitab Nur Zalam yang membawa syair-syair yang berkaitan dengan fasal yang hendak disyarah. Yang seterusnya, kekuatan luaran, kitab yang berteraskan syair-syair yang menjelaskan akidah berkaitan ketuhanan, kenabian dan perkara sama'iyat ini disyarahkan oleh Imam Nawawi juga. Beliau telah mengarang sebuah kitab syarah yang bernama Kitab Nur Zalam. Beliau menyatakan bahawa kitab ini yakni kitab Aqidatul Awam penting untuk dipelajari dan difahami bagi setiap orang mukallaf. Dan kekuatan dalaman yang terakhir adalah Syekh dapat memperincikan dengan lebih jelas dan baik setiap huraian-huraian yang berada dalam kitab. Dan kekuatan luaran semuanya telah disebut yang setelah saya bawakan. Mudah-mudahan akan menjadi faedah kepada mereka yang mempelajari dan menuntut akan kitab ini. Secara kesimpulannya, ilmu akidah ini adalah satu perkara yang teramat penting kepada setiap diri orang Islam. Tanpa akidah yang kukuh dan teguh, seseorang akan terpengaruh untuk melakukan perkara-perkara yang perkara-perkara syirik dan khurafat. Dengan itu, mempelajari dan memperteguhkan akidah ini adalah fardu ain. Maka hendaklah kita mempelajarinya dan menuntut akan ilmu akidah ini, kerana ilmu akidah adalah permulaan bagi setiap orang mukallaf. Dan bermulalah kita mengaji ataupun menuntut ilmu Aqidatul Awam sepaling-paling tidaknya, kerana di dalamnya kita mempelajari berkaitan sifat 20, sifat mustahil dan sifat harus bagi Allah. Selain dibincangkan juga sifat-sifat kenabian dan perkara-perkara sama'iyat. Kesimpulannya, kitab Aqidatul Awam merupakan antara kitab penting dan kitab mubtadi bagi mereka-mereka yang hendak memulakan pelajaran akidah. Semoga dengan mempelajari kitab-kitab yang dikarang oleh ulama, kita dapat mengambil himmah dan memperolehi berkat dan rahmat di atas kebaikan penulisan kitab yang dikarang oleh ulama-ulama. InsyaAllah, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.